Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cikgu Laili dalam Matematik KSSM tingkatan 4. So hari ini kita nak sambung bahagian 2 bagi bab 7. Okey, di bawah graf jarak masa. Okey, so pelajar pada hari ini kita akan belajar 7.1.2 di bawah standard pembelajaran mentafsir graf jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okey, so pelajar boleh merujuk muka surat 189 ya. Okey, sebelum tu tips yang kita dah pernah belajar sebelum ni, formula laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, so kita tengok dekat contoh 6. Sahana berbasikal ke pejabat pos untuk menghantarkan ucapan Hari Raya Aidilfitri kepada kawan karibnya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi dan balik Sahana dari rumahnya ke pejabat pos. Okey, ini graf dia. Dia nak pergi pejabat pos, nak pos kad Hari Raya. Okey, yang pertama, tentukan jumlah jarak keseluruhan perjalanan Sahana dalam kilometer. Jadi dia pergi berapa? 2 kilometer dan dia balik 2 kilometer. Jadi jawapan kita adalah 4 kilometer. Okey, so nombor 2, nilai T jika Sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam ke pejabat pos. So sekarang dia nak cari nilai T dekat sini. Okey, apa yang awak perlu buat? Kena cari jarak kita dah ada, masa kita dah ada. Masa yang kita nak cari, jarak kita dah ada, laju. Laju dia bagi 8 km per jam. Jadi masukkan formula. So 2 km bahagi dengan 8 km per jam, awak dapat 0.25 jam. Tetapi kita nak dapat dalam minit, so darab dengan 60 minit. Jadi awak akan dapat 15 minit kat sini. So untuk dapatkan nilai T dekat sini, 9.20 tambah dengan 15 minit. Jadi pada ketika ini adalah 9.35. Okey. Seterusnya, soalan B, huraikan perjalanan Sahana dari pejabat pos ke rumahnya. Maksudnya dekat graf sini. Ni dia balik ke rumah kan. Jadi apa yang awak kena cari adalah kita dah ada masa, kita dah ada jarak. Jadi kita kena cari dia punya laju. So graf dekat sini, awak kena tolak 0 tolak 2 km, maksudnya jarak dia. Okey, bahagi dengan dia punya masa. Okey, sebab kita nak cari kadar perubahan jarak ni. Kadar perubahan jarak ni bersamaan dengan dia punya laju. Jadi bila awak selesaikan yang ni, kita akan dapat negatif 6 km per jam. Okey, negatif 6 ini dia hanya menunjukkan bahawa arah perjalanan. Okey, so nanti bila awak nak buat kesimpulan ataupun huraian, negatif 6 itu hanya menunjukkan dia punya arah. Jadi huraian kita adalah Sahana berbasikal sejauh 2 km dalam tempoh 20 minit dengan kelajuan 6 km per jam. Okey. So kita tengok gerakan dengan kelajuan yang berbeza. Okey, kelajuan satu gerakan biasanya berubah-ubah, okey, sepanjang suatu perjalanan. Dalam situasi ini, laju purata digunakan. Okey, laju purata ini dia punya formula. Okey, formula dia laju purata bersamaan dengan jumlah jarak dilalui bahagi dengan jumlah masa yang diambil. Okey, yang ni yang tips ni jangan lupa Okey, so masih lagi di muka surat 189, kita tengok contoh 7. Okey, Puan Zabeda ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabeda dengan kereta dari Segamat ke Muar melalui Tangkak. So daripada Segamat dia nak pergi Muar tapi dia melalui Tangkak. Okey, hitung laju purata perjalanan Puan Zabeda dari Segamat ke Muar dalam kilometer per jam. So laju purata tadi cikgu dah bagikan formula. Okey, ini kita punya formula. Jadi jumlah jarak kita adalah 80 km bahagi dengan masa dia sampai dekat Muar adalah 1.5 jam. So kita terus dapat 53 1/3 km per jam. Okey, soalan B. Jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari Segamat ke Tangkak, okey, Segamat ke Tangkak ialah 50 km per jam, hitung jarak di antara Tangkak dengan Muar. Okey, so sekarang dia nak tahu jarak sini. Maksudnya awak kena cari nilai S ni lah. Okey, macam mana nak cari nilai S? Okey, so sekarang dia bagi jumlah jarak. So jumlah jarak adalah laju purata ni
dia bagi laju purata darab dengan jumlah masa. Maksudnya dekat sini, ni masa dia 1 jam kan. So 50 km per jam darab dengan 1, so dapat 50 km. Jadi kita punya nilai S dekat sini 50. Okey, tetapi soalan ni dia jarak di antara tangkak dengan muar. So sini 50, tangkak dengan muar 80 tolak dengan 50. So kita dapat 30 km per 30 km. Okey, jarak di antara muar dengan tangkak. Okey, C. Huraikan gerakan kereta dari segamat ke muar, So dekat sini awak cuma maklumkan je lah apa yang kita dah dapat. Okey, iaitu kereta bergerak sejauh 80 km dalam tempoh 1.5 jam dengan laju purata 53/1/3 km per jam. Okey, seterusnya muka surat 191 di bawah standard pembelajaran 7.1.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa. Okey, so biasanya kalau dalam peperiksaan SPM untuk pelajar KPSM, soalan-soalan dia macam ni lah penyelesaian masalah. Okey, so untuk menyelesaikan masalah ni kena baca soalan baik-baik. Okey, kena fahamkan baru kita jawab satu persatu. Okey, so kita tengok contoh 8. Graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah, okey, di bawah ni menunjukkan perjalanan Encik Tan dari Seremban ke Lumut. Okey, ni Seremban, dia nak pergi Lumut. Okey, Encik Tan berhenti di Rawang, dia berhenti kat sini untuk makan tengah hari dan rehat seketika sebelum meneruskan perjalanannya ke Lumut. Jika laju purata kereta Encik Tan dari Seremban ke Rawang ialah 66/2/3 km per jam, hitung jarak di antara Seremban dengan Rawang dalam kilometer. Okey, dia nak suruh cari jarak. So maksudnya R kat sini lah yang pertama. Okey, soalan B, diberi bahawa jarak di antara Seremban dengan Lumut adalah 300 km dan Encik Tan memandu dengan laju purata 80 km per jam untuk sampai di Lumut dari Rawang. Lengkapkan graf jarak masa yang diberikan bagi mewakili keseluruhan perjalanan Encik Tan. Maksudnya dia suruh awak lengkapkan graf yang tak lengkap ni. Okey, so kita tengok macam mana nak menyelesaikan. Okey, mula-mula kita kena fahami masalah. Okey, dia yang soalan A dia nak hitung jarak di antara Seremban dengan Rawang dan yang B dia suruh lengkapkan graf. Okey, so kalau nak hitung jarak kita tahu kita punya formula yang ni. Okey, dan untuk meletakkan graf jarak masa ni awak kena tahu berapakah jarak. Okey, jaraknya Okey, so yang pertama kita tengok untuk dapat jarak, maksudnya yang ni tadi. Okey, kita tengok tadi soalan kita yang ni kan. Kita nak dapatkan yang R ni. Okey, nak dapatkan yang R ni, jaraknya laju kali dengan masa. Dia dah bagi tadi laju kan, laju 66/2/3 km darab dengan masa 1.5 jam. Okey, 1.5 jam kat sini. Okey, so dia dapat 100 km. So dekat sini 100 km. So jarak di antara Rawang dengan Lumut adalah 300. Dia dah bagi tadi, tengok balik soalan. Okey, dia dah bagi jarak di antara Seremban dengan Lumut 300. Okey, Seremban dengan Lumut. Okey, dekat sini Lumut, dekat sini Seremban kan 300. So 300 tolak dengan 100, so dapat 200 km. Jadi 200 km itu adalah jarak yang di sini jarak di antara Rawang dengan Lumut. Okey, jadi masanya 200 bahagi dengan 80 km per jam. Okey, jadi masa yang diambil dekat situ adalah 2.5 jam. Okey, 2.5 jam. Jadi awak sambung je dekat sini. Tambah lagi 2.5 jam. Maksudnya jam yang kelima lah. Okey, so jarak di antara Rawang dengan Lumut ialah 200 km dan masa yang diambil adalah 2.5 jam. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan ke-9, contoh 9 graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan dua buah kereta di antara Kuala Lipis dengan Cameron Highland. Okey, graf PBQ ni, PBQ yang hijau ni mewakili perjalanan Encik Manaf bersama keluarganya dari Cameron Highland ke Kuala Lipis untuk menghadiri majlis perkahwinan sepupunya. Okey, graf OABC yang ni, yang warna pink ni mewakili perjalanan keluarga Encik Raven dari Kuala Lipis ke Cameron Highland untuk bercuti. Okey, soalan A, diberi kadar perubahan jarak terhadap masa bagi OA, okey, dan BC adalah sama.
Okey, OA dengan BC ni sama. Maksudnya kadar perubahan jarak tu dia punya laju lah, lajunya sama ataupun kecerunan. Okey, jadi B, soalan B, laju purata perjalanan Encik Manaf ialah 72 km. Hitung beza masa dalam minit kedua-dua perjalanan untuk sampai di destinasi masing-masing. Okey, so kita tengok. Okey, so masalahnya dia suruh mencari hitung T, iaitu masa dalam minit. Yang ni kita nak cari yang ni. Okey, beza masa perjalanan kedua-dua kereta untuk sampai di destinasi masing-masing. Maksudnya T ni nanti kita kena tolak dengan yang dekat sini. Okey, jadi untuk dapatkan A, tadi cikgu dah kata kecerunan OA ni sama dengan kecerunan BC. Okey, soalan B pula, masa yang diambil oleh Encik Raven adalah T dan kita perlu menentukan masa yang diambil oleh Encik Manaf dekat sini. Okey. Okey, so yang pertama apa yang kita kena buat untuk dapatkan nilai T dekat sini. Ni kecerunan kan? Tadi cikgu kata kecerunan yang ni sama dengan kecerunan yang ni. So ingat balik formula kecerunan. Okey, formula kecerunan kita dah belajar sebelum ni. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, so gunakan formula ini untuk dapat yang ni. Okey, yang ni adalah kecerunan OA kat sini. Yang ni adalah kecerunan BC kat sini. Jadi bila awak selesaikan, yang ni penyelesaian ni berhati-hati pelajar kadang dia bukan tak faham kat sini. Dekat sini dia ada masalah, dia tak pandai nak susun. Okey, so yang T tolak 77 tolak naik atas. Okey, yang ni 65 ni turun bawah, 52 naik atas. So jadi macam ni. Okey, so kita dapat T di sini adalah pada 133 minit. Okey. So soalan B, jumlah masa perjalanan Encik Raven T adalah 133 minit kat sini. Sekarang kita nak cari pula jumlah masa perjalanan Encik Manaf. Okey, so masa dia punya jarak 135 bahagi dengan laju. Laju tadi kita dah tahu 72 km. So kita akan dapat masa ni, ini dalam minit. So kita darab dengan ni dalam jam. 72 km per jam ni tukarkan kepada minit, kita darab dengan 60. So kita dapat 112.5 minit. Jadi soalannya tadi beza kan, beza masa. So tolaklah 133 tolak 112.5, kita dapat beza masanya adalah 20.5 minit. Okey, so sampai sini saja untuk hari ini. So kita akan berjumpa lagi dalam video akan datang di bawah tajuk 7.2 graf laju masa bahagian 1. Okey, selamat belajar. Bye.